Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah saya akan membentangkan tugasan saya berkenaan surah Al-Baqarah ayat 229. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khuzu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa alla yukima hududallah fa in khiftum alla yukima hududallahi fala junaha alaihima fihi maftadat bih wa tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Surah Al-Baqarah ayat 229. Sebab nuzul daripada ayat ini diriwayatkan daripada At-Tirmizi dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu, katanya, pernah terjadi seorang suami menceraikan isterinya seberapa yang dikehendakinya. Dia masih tetap menjadi isterinya jika si suami merujuknya kembali selama berada dalam iddah, walaupun diceraikan 100 kali ataupun lebih. Sehingga seorang suami mengatakan kepada isterinya, demi Allah, aku tidak akan menceraikannya. Demi Allah, aku tidak akan menceraikanmu hingga kamu lepas daripada tangan aku dan tidak akan pula menggaulimu sama sekali. Si isteri berkata, bagaimana ia boleh terjadi? Dan si suami menjawab, aku jatuhkan talak kepadamu dan setiap kali iddahmu hendak habis, aku akan kembali rujuk kepadamu. Demikian sehingga seterusnya. Kemudian isteri menyampaikan perkara tersebut kepada Nabi SAW, namun Nabi SAW terdiam sehinggalah turun ayat tersebut dan berkata, talak itu 2 kali dan setelah itu boleh rujuk secara ma'ruf dan menceraikan dengan cara yang baik. Daripada surah Al-Baqarah ayat 229. Didatangkan sebab nuzul daripada ayat ini disepakati beberapa pandangan jumhur al-mufassirin seperti Imam At-Tabari, Ibnu Arabi, Ibnu Atiyah, Imam Qurtubi, Ibnu Katsir dan At-Tahir bin Ashur. Imam Ibnu Katsir pernah berkata, ayat ini datang mengenai sebab nuzul, iaitu talak permulaan Islam tidak dihadkan dengan bilangan kali yang tertentu kerana sesungguhnya seseorang lelaki bebas rujuk isterinya walaupun diceraikan 100 kali ataupun lebih dalam masa iddah. Ketika tradisi tersebut berlaku, banyak merugikan para isteri, maka Allah membatasi mereka dengan tiga talak sahaja dan membolehkan mereka untuk merujuknya kembali pada talak pertama dan kedua, tidak memungkinkan untuk rujuk kembali pada talak yang ketiga. Dan Imam Sa'adi berkata pula, sesungguhnya talak pada zaman jahiliyah dan berterusan ketika awal Islam, seorang lelaki menceraikan isterinya tanpa halangan, maka apabila dia hendak memudaratkan, maka diceraikan. Apabila hendak memuliakan dan hampir tamat iddah, maka dirujuk kembali. Kemudian menceraikannya dan terus menceraikan sedemikian selamanya, maka berlaku ke atasnya keburukan dan ketidakadilan yang Allah ketahui. Maka Allah mengkhabarkan bahawa talak yang boleh dirujuknya hanyalah 2 kali. Natijahnya, sesungguhnya hadis yang ada ini bahawa ia sahih sebagai hadis mursal, iaitu sebab penurunan ayat ini kerana kesahihan sanad sampai kepada Urwah, jelas penurunannya dan dihujahkan oleh mufassiri dan mereka mentakwilkannya. Wallahu a'lam. Seterusnya saya akan membentangkan pada ayat 231 daripada surah Al-Baqarah. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsahu wa la tattakhizu ayatillahi huzwa wazkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'izukum bi wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Daripada surah Al-Baqarah ayat 231. Sebab nuzul daripada ayat ini diriwayatkan Imam Malik daripada Tur bin Zaid Ad-Daili bahawa seorang laki-laki yang menceraikan isterinya
kemudian merujuknya sebelum habis iddahnya dan terus menceraikannya lagi dengan maksud menyusahkan, menyakitkan dan mengikat isterinya agar tidak kahwin dengan yang lain, maka turunlah ayat tersebut. Maka dilarang untuk memanjangkan tempoh iddah untuk memberi kemudaratan kepada mereka. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat yang bermaksud janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, kerana dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Itulah perintah larangan Allah kepada mereka. Didatangkan sebab nuzul ayat ini daripada beberapa pandangan mufassirin, iaitu Imam Al-Marawi, daripada Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Hasan, Al-Qatadah, Al-Dhahak, Al-Rabi' dan lain-lain. Imam At-Tabari berkata, iaitu jangan kalian merujuki mereka jika ia memudaratkan kepada mereka dan memanjang tempoh iddah mereka atau ingin mengambil bahagian mereka dari apa yang kamu berikan dengan menutup kuluk dan meminta mereka untuk melepaskan diri daripada kamu. Imam Al-Qutubi pula berkata, perkabaran ini sependapat dengan perkabaran yang diturunkan dan dengan meninggalkan apa yang orang jahiliah lakukan mengenai talak dan rujuk mengikut apa yang dijelaskan dalam firman-Nya, yang bermaksud talak yang boleh dirujuk kembali hanyalah 2 kali. Maka kedua-dua perkabaran tersebut memberitahu kepada kita bahawa turunnya ayat-ayat disebutkan di atas adalah makna yang satu, iaitu lelaki tersebut mengikat isterinya dan merujuknya dengan niat untuk memudaratkan isterinya, dan inilah yang zahir. Natijahnya, sesungguhnya sebab yang penurunan ayat ini dhaif, tidak sesuai untuk berhujah kerana ianya bertentangan dengan apa yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan para tabi'in dalam perkara tersebut. Dan ini adalah konteks yang jelas daripada Al-Quran yang menyokong hal itu dan menunjukkan bahawa ianya asal kerana berdasarkan firman-Nya yang bermaksud janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, kerana demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sesungguhnya ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Daripada surah Al-Baqarah ayat 231. Ia menunjukkan bahawa wujud sesuatu daripadanya ilah perbuatan, dan ilah perbuatan mereka itu adalah zalim. Dan itulah sebab mengapa Allah mengulangi dalam ayat ini, iaitu larangan dan peringatan, nasihat untuk menuntutnya dengan menyatakan bahawa Dia Maha mengetahui segala sesuatu, dan perkara ini sampai kepada Allah dengan ancaman dan larangan yang keras. Maka jika tidak wujud perkara itu, Allah tidak akan menyampaikan dalam bentuk amaran keras. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih.